Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Dua parti yang selama ini berjuang secara berasingan tiba-tiba ingin bergabung. Tetapi bolehkah atau tidak PBS dan Star Sabah ini benar-benar menjadi satu sebelum PRN Sabah yang ke-17 nanti? Atau adakah ini sekadar gimmick politik semata-mata? Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik cadangan penggabungan ini? Mari kita kupas isu ini, kita ulas isu ini secara mendalam di dalam video pada kali ini. Baiklah kawan-kawan semua, sebelum kita masuk lebih jauh, coba kita bayangkan dahulu. PBS, parti yang sudah wujud sejak 1985, yang pernah jadi pembangkang kuat satu ketika dahulu, dan mereka sekarang ingin bergabung dengan Star Sabah, parti yang baru muncul dalam arena politik Sabah pada tahun 2016. Dua parti yang kononnya membawa perjuangan yang sama, yaitu untuk mempertahankan hak-hak negeri Sabah. Tetapi tiba-tiba ada pula ura-ura ingin menjadi satu gabungan parti yang lebih besar. Adakah logik atau tidak? Jom kita tengok. Kalau kita tengok sejarah, PBS ini memang kuat, apalagi di dalam kalangan Kadazan Dusun Murut ataupun KDM. Tetapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pengaruh mereka semakin menurun. Star pula semakin naik dengan sokongan dari kaum yang sama. Jadi kalau mereka bergabung, nampaknya macam mereka cuba gabungkan kekuatan untuk mengelakkan pertembungan sesama sendiri. Tetapi kenapa baru sekarang? Kalau kamu semua masih lagi ingat, di dalam PRN Sabah 2020, PBS dan Star Sabah sebenarnya bertembung di beberapa kerusi yang sama. Hasilnya, kedua-duanya kalah kepada parti yang lain. Jadi mungkin inilah sebab utama mereka ingin bergabung, yaitu untuk mengelakkan kejadian yang sama akan berulang. Tetapi kalau betullah itu niatnya, kenapa masih ada percanggahan di dalam kenyataan pemimpin mereka? Dr. Jeffrey Kitingan yakin benda ini boleh berlaku dengan segera. Tetapi Dr. Joachim Gunsalam nampaknya macam tidak pasti. Adakah PBS sebenarnya ragu-ragu dengan ide ini? Atau ada tekanan dari pihak tertentu supaya gabungan ini ditangguhkan? Dan kalau kita pikirkan balik, siapa yang sebenarnya akan mendapat manfaat paling besar di dalam penggabungan ini? Adakah Star yang lebih baru dan kurang pengalaman dalam politik Sabah, ataupun PBS yang sudah lama bertapak tetapi semakin kehilangan pengaruh? Adakah Star Sabah coba menunggang nama besar PBS untuk memperkukuhkan kedudukannya? Atau PBS coba menyelamatkan diri dari terus tenggelam dalam politik Sabah? Tetapi itu belum lagi cukup panas. Sebab kalaupun penggabungan ini berlaku, ia boleh mengubah keseimbangan kuasa di dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS. Sekarang ini GRS diterajui oleh Datuk Seri Haji Jinor yang juga Ketua Menteri Sabah. Kalau PBS dan Star Sabah jadi satu, mereka mungkin akan jadi lebih dominan di dalam GRS, sekaligus mengancam kedudukan parti-parti lain di dalam gabungan itu. Jadi macam mana parti-parti lain di dalam GRS akan menerima penggabungan ini? Adakah mereka akan menyokong ataupun diam-diam mencoba untuk sabotage? Siapa tahu. Dan satu lagi, kalau mereka betul-betul ingin bergabung, kenapa tidak buat dari dulu? Kenapa baru sekarang? Lebih-lebih lagi bila PRN 17 Sabah ini sudah semakin dekat. Adakah ini hanya strategi untuk memastikan yang mereka tidak kehilangan kerusi dan juga kuasa? Tapi kalau kita ingin bercakap pasal strategi, ada satu persoalan yang besar, yaitu macam mana penggabungan ini akan mempengaruhi hubungan Sabah dengan Putrajaya. Kita tahu Sabah ini ada isu yang sensitif,
terutamanya berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963 dan hak-hak autonomi negeri. Kalau PBS dan Star Sabah bergabung dan menjadi lebih dominan di dalam politik Sabah, adakah mereka akan gunakan kuasa ini untuk lebih lantang menuntut hak Sabah? Atau mereka akan jadi lebih akur kepada kerajaan persekutuan demi kestabilan politik? Satu lagi benda yang menarik, Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, pengasas PBS, dilaporkan menyokong cadangan penggabungan ini. Ini adalah satu perkara yang menarik, sebab Pairin dulu pernah berseteru dengan Jeffrey Kitingan, yang juga adiknya sendiri. Jadi, adakah ini tanda bahwa permusuhan lama sudah pun berakhir? Atau ini hanyalah permainan politik semata-mata? Jujurlah cakapkan, kalau kamu tanya saya rasa penggabungan ini ada lebih banyak persoalan daripada jawaban. Kalau betul ingin bergabung, kenapa tidak buat dari dulu? Dan kenapa masih ada percanggahan kenyataan antara pemimpin? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah benar-benar dapat manfaat daripada gabungan ini? Atau ini hanyalah satu strategi politik untuk mengekalkan kuasa mereka? Dalam satu kenyataan yang baru-baru ini, baru sahaja hari ini, yaitu 20 hari bulan Mac 2025, usaha menggabungkan Parti Bersatu Sabah dengan Parti Solidariti Tanah Airku berkemungkinan tidak dapat dilaksanakan sebelum pilihan raya negeri yang akan datang. Pemangku Presiden PBS, Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam menyatakan bahwa walaupun kedua-dua pihak bersetuju secara prinsip mengenai kemungkinan penggabungan tersebut, tetapi pelbagai isu perlu diselesaikan terlebih dahulu. Katanya, saya berharap kita dapat melakukannya, tetapi pasukan yang sepatutnya mengkaji mengenai penggabungan ini belum memberikan laporan mereka. Kita perlu mengambil kira perlembagaan kedua-dua parti dan apakah yang akan menjadi perlembagaan baru. Secara prinsipnya, saya bersetuju dengan penggabungan ini, kata Dr. Joachim Gunsalam, sebagai mana yang dilaporkan di dalam portal berita The Star. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada kenyataan Presiden Star Sabah, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, yang mencadangkan bahwa penggabungan antara kedua-dua parti itu yang dicadangkan dengan nama parti baru, yaitu Parti Bersatu Sabah Tanah Airku ataupun PBS Star, yang mungkin akan berlaku sebelum PRN ke-17. Dr. Jeffrey Kitingan pula di dalam satu temu bual minggu lepas berkata penggabungan ini akan dimulakan dengan integrasi majlis tertinggi kedua-dua parti dengan beliau menjadi Presiden Pro Tem. Ini akan diikuti dengan integrasi penuh kedua-dua parti. Dr. Joachim Gunsalam menegaskan bahwa PBS dan Star akan terus bekerja sama di bawah Pakatan Bersatu Solidariti ataupun BEST untuk memenangi lebih banyak kursi suku kaum bukan Islam untuk GRS. Pada masa ini, kedua-dua parti memiliki 13 kursi negeri daripada kawasan etnik Kadazan Dusun, Murut, dan juga Rungus. Bekas Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan yang mengasaskan PBS telah pun menyokong cadangan penggabungan PBS Star Sabah. Jadi sekarang saya ingin dengar pula pendapat kamu semua. Adakah kamu semua bersetuju dengan penggabungan PBS dan Star? Adakah ini satu langkah bijak ataupun hanya strategi politik semata-mata? Jadi kawan-kawan, kita sudah pun bincang berbagai aspek tentang penggabungan PBS dan Star dari segi sejarah, strategi politik, sampailah ke persoalan besar yang masih lagi belum terjawab. Tetapi ingat, di dalam politik tidak ada yang betul-betul pasti. Kadang-kadang apa yang kita nampak bukanlah apa yang sebenarnya berlaku di belakang tabir. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah ini satu langkah ke arah kestabilan politik Sabah? Atau ini hanyalah drama politik sebelum PRN? Kamu yang tentukan. Baiklah, sebelum itu jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi supaya tidak terlepas isu-isu politik terkini di Current Sphere MY. Sampai jumpa lagi di video seterusnya. Stay informed, stay critical. Buah mengkudu, buah selasih. Thank you. Terima kasih.